Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara. Malam ini bersiaran bersama saya Hilman Jamil untuk edisi hari ini 6 Disember 2023 bersamaan Rabu. Dan pastinya kalau kita lihat sehari dua ini sibuklah rakyat Malaysia membicarakan tentang e-Madani dan sebagainya. Tentunya ramai yang tersenyum lebar telah pun membelanjakan RM100 yang ditawarkan melalui e-dompet oleh Kerajaan Malaysia Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, pastinya dalam isu-isu kita di samping e-Madani dan sebagainya ini, ada juga individu yang mengambil kesempatan untuk mencari ruang di mana mereka boleh menawarkan hikmat skamer mereka yang kita seringkali mudah terpedaya. Dengan yang terbaru misalnya, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menasihatkan orang ramai yang supaya tidak terpedaya dengan hilah skamer ini dengan tawaran cash out e-Madani, sedangkan e-Madani ini tidak pernah dinyatakan bahawa akan diberi cash out kepada rakyat. Jadi itu yang kita akan bincangkan malam ini, iaitu mengenai skamer kredit e-tunai. Dan saya tidak kesorangan sebenarnya. Saya turut ditemani oleh dua individu yang cukup arif dalam bidang masing-masing, iaitu bidang mereka pakar keselamatan cyber masing-masing adalah Puan Arisha ataupun Cik Arisha Ismail, pakar keselamatan cyber LGMS Berhad, firma pakar keselamatan cyber, dan di sebelah beliau adalah Jeffrey Loh, juga pakar keselamatan cyber LGMS Berhad, yang cukup arif untuk kita membicarakan topik pada malam ini. Baik, untuk membuka tirai mukadimah kita lah Ruang Bicara malam ini, topik yang sedang hangat diperkatakan sehari dua. Kalau kita lihat trending di TikTok, di Twitter misalnya, e-Madani ada yang mengatakan akses tak dapat ditembusi misalnya, pelbagailah alasan-alasan yang diberikan. Tapi dalam sesama juga, ada juga pihak yang mengambil kesempatan, iaitu dia menawarkan hikmat skamer mereka ini supaya mereka-mereka yang mungkin tidak arif ini terpedaya dengan tawaran yang diberikan, contohnya cash out e-Madani. Mungkin Cik Arisha boleh kongsi sedikit macam mana kita nak kena pasti pada permulaannya ini adalah tidak benar dan ternyata itulah skamer. So bila you tengok informasi yang you dapat ini kan, especially kalau diorang tanya or promote, okay, you boleh dapat sekarang juga, tak payah tunggu verification semua kan, tapi you kena fill up informasi personal you, IC ke, bank account ke, credit card semua kan. Biasanya bila you dapat, you kena fill up all this personal informasi ni, memang kena think twice lah dulu. Betul. Kan? Alright? Sebab memang kalau sah, you kena diverifikasikan. You kena make sure informasi tu kena verified dengan kerajaan. Kan? So, kalau you nak pastikan kalau betul ke tidak, you kena check informasi tu yang you dapat, link tu benar ke tidak. Sebab sumber semua ni sudah disahkan oleh kerajaan. Tak Cenggo ke, Shopee ke, kan? Syarat-syarat tu sudah diadakan. So, you boleh verify. Macam mana Cik Jeffrey kita nak pastikan bahawa sesuatu laman sesawang ataupun kenyataan yang mengatakan okey, di sini boleh tebus e-tunai, cash out the e-Madani. So macam mana, how to ensure kita nak pastikan ini betul ke website ni? Sebab kita hanya tahu kalau HTTPS tu memang security type. Betul tak Cik Jeffrey? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Okey, kalau dengan macam kadang kita masuk social media ataupun kita pergi mungkin group chat dekat Telegram atau WhatsApp, banyak orang akan sharekan banyak link. Betul. Kadang cakap link mungkin rayuan juga, sebab sekarang kan dah approve kan reject. Betul. Sekarang link rayuan semua keluar. Jadi pengguna biasa macam kita orang, kita tengok susah nak bezakan betul atau palsu. Jadi the best way memang kita akan masuk balik macam portal rasmi. Macam kes ni, portal rasmi biasanya portal kerajaan ataupun kementerian yang tersebut untuk buat konfirmasi. Sebab biasa kalau ada rayuan ataupun ada sesuatu channel untuk mendapatkan penebusan ni, dia akan papar dekat website dia orang. Betul. Kalau kita tak pergi check, kita main ikut je, masuk group chat, lepas tu tekan. Lepas tekan, semua benda nampak macam benar. Sebab kalau yang profesional boleh buat, yang hacker pun boleh buat, sama juga. Dia nampak sebiji. Memang sama je. Betul. Jadi yang paling accurate,
Yang paling tepat kena pergi yang portal rasmi, pergi double confirmation, baru proceed. Itulah cara terbaik lah untuk kita kena pasti. Tapi kita harus tahu juga rakyat Malaysia ni cukup, orang kata apa, sekadar nampak je ada email ni terus tekan klik tanpa menghiraukan itu benar ataupun Betul tidak. tu. Baik, mungkin Cik Arisha boleh kongsikan juga nak membezakan tawaran ni, penebusan cash out e-tunai ni, yang sah dan juga yang menipu ni. Seperti yang Jeffrey kata, website daripada kerajaan official, tetapi kadang-kadang kita tekan tak tahu datang dari mana, tiba link tu keluar. Betul tu. Macam mana tu Cik Arisha? So bila you nak tekan link, you dapatkan link dari kawan ke, cepat tebuskan Betul, link kan. Verify dulu link ni betul ke tak. Kalau terklik dah, you boleh check URL lagi, ni official website ke tak. Memang hacker pun boleh letak HTTPS kan, tapi website URL tu, yang address tu yang paling penting. Boleh verify betul ke tak. Sekarang kita orang ada Google, boleh Google sah ke tak website ni kan. Lepas tu kalau you dapat message WhatsApp ke, dari kawan ke, dari orang tak tahu pun, you boleh verify pun official website. Kalau tak pasti, kalau tak tahu website mana yang official, call je yang mana you nak call, you call, verify ni betul ke tidak. Okay, biasanya jangan simply click any link lah kalau you dapat kan. Kalau kat Twitter ke TikTok ke, klik ni boleh dapat your duit now kan. Make sure you, bila you dapat any of this information, email ke apa, sahkan email address tu betul, nombor yang you dapat message tu betul kan. Biasanya kalau dapat email pun you boleh check email address tu. Kalau at Google, bukan pelik-pelik lah yang pelik-pelik tu .co.org ke kan. Semua ni you can verify, boleh verify. Sebab scammer ni kadang-kadang macam lazy sikit. Dia orang nak cepat-cepat kan, hantar terus kat banyak orang. So when dia hantar satu batch orang, dia orang tak personalize. Maybe yang logo sengit sikit, color tak ikut original logo, tak sama-sama. So you boleh verify semua ni. Kalau you tengok the specific items kat email ke, kat picture tu, kadang-kadang they can copy paste. But serious, you can see the details tu tak sama sangat. Website pun, scammer pun pandai nak generate website. Betul. Tapi you tengok detail tu, copyright ke, link tu macam tak jalan ke apa ni. So all these things memang you kena check dulu. Kalau diorang tanya untuk personal informasi, you pause dulu, check ni all these detail, URL, details official ke tak. Bermakna Encik Jeffrey, scammer ni memang bijak dalam IT. Maksudnya dia boleh tiru ataupun copy lah exactly the same macam mana laman web rasmi yang contohnya yang apa ni menyatakan tentang Madani ni. Jadi bagi rakyat seperti saya, mungkinlah kita dah tak sabar-sabar nak dapat contohnya RM100 sekarang ni e-dompet. Kita dah eager, perasaan eager tu wujud. Di samping masa sama kita nak memastikan itu betul atau tidak. Macam mana tu Cik Jeffrey? Ada tak tips apa-apa yang boleh dikongsi? Okay, masa government announce yang ada semua program-program ni, dia bukannya pun announce sehari sebelum program tu buka. Jadi biasanya akan ada banyak news, especially dekat mungkin berita pun ada cakap apa aplikasi yang boleh download. Jadi pengguna kita jangan jump into conclusion, straight away pergi buka je, kita pergi subscribe. Refer back pergi semua news portal ni. Biasa kalau awak refer balik, biasa dia orang memang kata untuk round ni memang untuk aplikasi yang sedia ada seperti Touch and Go, Grab ataupun Shopee Pay. Jadi kita ikut balik yang channel, proper channel. Kalau lambat pun biar lambat juga, sebab dia takkan tutup straight away. Ada hacker dia datang, dia nampak mungkin Touch and Go lambat sikit, dia keluarkan idea baru. Register sini, boleh bypass depan, bypass belakang, dapat straight. Yang tu jangan ikut. Kalau government ada sources baru, dia memang akan buat announcement accordingly. Dia memang takkan buka tepi sini boleh buat macam tu, sana boleh buat macam tu. Betul. Ya. Jadi hacker dia memang target macam ni. So kita pengguna kena bijak lah. Whatever sudah announce, sudah official, kita ikut je. Jangan pergi ikut sebab orang lain cakap. Kadang yang bahaya tu,
kawan kita yang cakap. Itulah. Tapi kawan kita yang cakap melalui message, macam mana kita tahu dia kawan? Kadang mungkin hacker sudah go down masuk dia punya account, dia guna dia punya account, send link yang tak sepatutnya send. Jadi kita ikut, kawan cakap okey, kita pun ikut. Tak, jangan. Kita ikut balik official punya news, official punya sources. Lambat pun biar lambat. Kalau memang website tu down lambat, dia orang akan extend. Sebab orang akan buat bising kan. Biasa. Baik. Tentang yang Cik Jeffrey sebutkan tadi, Cik Arisha, apabila dia hacker ini, dia akan tiba-tiba hantar WhatsApp ke kita. Kita pun tak tahu datang dari mana nombor ni. Bermakna dari segi data analytics yang kita ada ni, maksudnya tak selamat ke di Malaysia ni? Nombor kita ni memang sentiasa ditahu oleh pihak ketiga, third party ni. Bukan selalu ditahu lah, tapi sometimes kita orang nak register ni, dapat free betul. ni, so mungkin data terleak out dah. Kan, kalau leak out, so we cannot control all these things, tapi kita orang boleh control our actions lepas dapat message semua ni. Okay, dapat WhatsApp message, you nak dapat the money immediately, cepat klik link ni, all you need to do fill up satu form je. Kan, kena was-was sikit lah bila you dapat, especially dari nombor yang pelik. Bila dari kawan pun you kena fact check sikit. Any news yang you dapat sekarang pun, any information, kena fact check juga. Kan? So best kalau you dapat informasi semua macam ni, you kena check nombor tu betul ke tidak, official ke tak. Memang ada business juga yang guna WhatsApp. Betul. Tapi nombor tu you boleh sahkan kalau official ke tidak. Yang best, Jeffrey pun kata dah, check official punya website. Sebab berita semua dah bagi tahu where you can claim Imadani ni kan. Betul. So guna official punya website. Bila orang hantar link, jangan simply klik. Kena was-was sikit. Tapi tangan kadang gatal nak tekan je. Ya, kalau tertekan terus off. Tutupkan page tu. Kan? Jangan bagi any more informasi Masa, kepada hacker tu. Kan? Sebab kalau you nak tahu kalau link tu benar ke tidak, again URL tu boleh check, kan? Tapi kalau tertekan dah, kalau you tengok kena bayar duit dulu kalau you nak dapat. Kalau you nak double RM100 tu, kalau you bayar 100, you dapat 200. Dapat 200 pula. Memang tak betul. Betul. So you kena check dululah. Tetapi dari segi macam perkongsian maklumat peribadi di laman maya ni, apa yang kita boleh kongsi dan tak boleh kongsi, Cik Jeffrey? Okay, nama biasalah, nama jantina, nombor IC pun certain website tertentu je yang ada kan. Kalau looking back, pergi laman portal biasa yang rasmi, even though government punya, biasanya IC pun nombor pun kena masukkan. Biasalah macam KWSP semua, nombor IC memang tak boleh escape. Lepas tu nama penuh ada. Cuma biasa yang mesti avoid yang ada unsur-unsur username kata laluan. Yang worst case, yang paling penting OTP yang datang dalam SMS. Betul. Ya, sebab kalau you punya password atau kata laluan semua sudah leak out, apa yang stop hacker masuk awak punya account? OTP. So kalau OTP pun bagi sekali, semua dia boleh masuk, lepas tu dia gain full access dekat account awak. So yang tu avoid. Sebab kalau katakan government perlukan username password, tak mungkin kan, dia orang ada back end system. Betul, boleh sistem check sama ada. barang. Kalau dia minta username password, kalau minta sekali OTP, confirm hackers. Bermakna kalau kita dah terbagi, contoh kita terbagi nombor OTP tu, macam mana tu? Boleh kita cancel ke tak boleh? Okay, itu depend dengan website mana. Kalau macam bank, nowadays bank ada Q switch. Kalau awak rasa ada benda tak betul kan, masuk buka Q switch, lepas tu contact bank, suspect kena hack. Tapi kalau mungkin macam touch and go tu pun dia orang ada Q switch juga. Ada macam-macam defenses. Yang penting kalau dah rasa ada sesuatu yang salah, yang tak berkenan, jangan teruskan. Stop immediately. Lepas tu contact customer service, stop semua transaction. Macam cara terbaik Cik Arisha, kalau kita terkena lah dengan tipu daya scammer ni, apa langkah pertama kita kena buat? Adakah kita hubungi pihak yang kita berurusan tu,
kata saya ditipu dan sebagainya, ataupun terus report polis ke macam mana? You boleh report polis. Actually boleh buat report polis. Kalau terdedah, terbagi password semua, terus tukar. Okay, report polis, report bank. Kalau tak cenggol, report tak cenggol juga. Sebab kalau memang scam ni jadi besar, kan, kalau you report kat tak cenggol bank semua, diorang pun boleh bagi informasi kepada orang lain. Kan, kadang-kadang sekarang kita dah dapat notification dari bank, jangan terdedah dari scam. Betul. Kan, so all this information yang you boleh bagi, you can report to the bank. Lepas tu tukar password and enable, kalau you ada username password, enable two-factor authentication. Penting. Two-factor tu. Sebab kalau terdedah, password tu dah leak out. Okay, tak sengaja. But you have the two-factor authentication tu, kan, the multi-factor tu, you boleh ada satu lagi guard macam tu lah, the OTP tu. So Jeffrey pun kata jangan share OTP. OTP tu multi-factor authentication. Betul. Kan, so you enable that, adalah satu guard lagi to control. Tapi itulah, kalau kita lihat senarai mangsa-mangsa scammer ni kebanyakannya pesara ya, makcik-makcik yang dah orang kata duit banyak dalam bank ni, tapi mungkin terpedaya dengan helah melalui panggilan telefon dan sebagainya. Jadi untuk belia-belia mungkin mereka boleh tahu nak semak two-factor authentication dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pendidikan ni perlu tak daripada awal sebenarnya? Maksudnya supaya zaman kita ni zaman pelbagai pancaroba kan, cabaran daripada luar dan dalam. Untuk anak-anak generasi ke depan ni perlu tahu tak macam mana supaya diri tak ditipu oleh scammer ni? Pendidikan memang penting. Jangan katakan budak. Kalau Betul. katakan orang corporate kerja macam kita, biasanya banyak company juga hire orang macam kita. Betul. Pergi bagi awareness training untuk buat pendedahan dengan teknik baru juga. Jangan katakan hari ni belajar, lepas tu kita ingatkan kita selamat. Dia sentiasa dia sentiasa tukar. Upgrade dia tukar. Kadang dia hack telefon pintar, Betul. kadang dia hack PC, kadang dia datang face to face hack juga. ada juga. Social engineering. Social engineering. Jadi pendidikan tu harus dikekalkan dari muda sampai dari hingga tua, dan constantly kena diberikan. Sebab you kena ada pendedahan kepada teknik-teknik baru. Kita belajar. Jadi sepanjang pengetahuan anda berdua lah pakar keselamatan cyber kan, operasi hacker ni adakah di Malaysia ataupun di luar negara? Banyak tempat. Hacker ni senang, diorang nak cepat cari duit, kan. So senang juga kalau diorang ada knowledge to generate website, kan. Kalau tak tahu buat website pun diorang boleh call. Biasanya diorang call, diorang scare you, kan. Diorang takutkan you. Hutang lah, saman you lah. hutang ni, kalau you tak bagi ni kena saman. Betul. Tau. Kalau you tak bagi ni tak dapat tebusan RM100 ni, kan. So dia ni pandai. Dia manipulasikan emosi you. So you kena pandai juga, kenapa pula I kena bayar ni. I tak ingat pun I kena bayar ni. Kena think twice lah. Bila orang nak takutkan you, tapi you pun tak pasti kenapa I tengah ditakutkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni manusia bila dah terlalu orang kata apa, nervous, panic terus bersetuju dengan apa yang dibuat kan. Jadi itulah, nampaknya hacker ni memang sentiasa melihat apa perkembangan. Mungkin di Malaysia konsepnya begini, di negara lain ikut negara lain lah. Macam mungkin Cik Jeffrey boleh kongsikan sedikit apa agaknya yang kita boleh ambil langkah-langkah yang nak mengelakkan kita ni supaya terdedah untuk ke arah melayari website-website yang mungkin diperhatikan oleh hacker ni. Okay, macam tadi I sharekan yang teknik tu tukar dari masa. Juga suka untuk kita orang keep up kadang. Jadi memang ada rule of thumbs. Setiap kali kita tengok ada promosi menarik ataupun proposal yang menarik, janganlah terus pergi commit ataupun terus pergi mendaftar. Kita buat pertimbangan dulu. Tengok sama ada dia ada unsur-unsur penipuan. Lepas tu buat pengesahan. Selalu buat pengesahan. Kita nampak sesuatu, kalau advertisement pop up nampak menarik, kita take note, lepas tu buat pengesahan. Kalau dah pengesahan yang tu informasi semua tu benar, baru kita pergi subscribe. Tapi kalau subscribe pun jangan subscribe melalui advertisement yang nampak ataupun orang yang call.
Sebab walaupun benar, tapi tak semestinya dia bukan hacker. Dia cuma gunakan informasi yang benar untuk buat penipuan. Jadi kalau berminat, awak nak find out siapa itu portal rasmi, pergi balik portal rasmi, buat pendaftaran semua tu. Jadi memang simple, take a step back, evaluate, revalidate, baru progress proceed. Betul. Rule of thumb yang tu. Itu antara tips-tips yang kita boleh amalkan selepas ini. Baik, kita akan berhenti rehat seketika untuk blok pertama ni. Namun bagi anda di luar sana yang mungkin ingin mengadu ataupun bertanyakan soalan tentang skema kredit e-tunai ni, boleh menghubungi kami di talian 03 2697 9767 dan juga 2697 9768 bagi mengajukan pertanyaan tentang topik malam ini, iaitu skema kredit e-tunai. Baik, kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara. Bersua kembali bersama saya Ahmad Jamil dalam Ruang Bicara. Malam ini kami membicarakan tentang skema kredit e-tunai yang kita tahu 2 hari kebelakangan ni sibuk orang mengatakan tentang e-Madani dan sebagainya. Baik, bersama saya adalah Cik Arisha Ismail, pakar keselamatan cyber LGMS Berhad, dan juga di sebelah beliau adalah Encik Jeffrey Low, juga pakar keselamatan cyber dari LGMS Berhad. Dan pastinya kalau kita melihat isu ini, sebenarnya semua generasi boleh diperdayakan oleh skema ni. Bukan sahaja warga emas ataupun warga-warga tua bersara pencen misalnya, tetapi kalau kita lihat anak-anak muda juga ada yang tertipu dengan skema terbaru ini, dengan modus operandi mereka ketika ini menawarkan cash out kepada e-Madani. Dan bukan saja e-Madani, sebarang kempen-kempen mungkin yang dinantikan oleh rakyat, mereka sudah bersedia untuk melancarkan MO mereka. Baik, kita nak tanya juga bagaimana melihat selepas ini kesedaran lah untuk orang ramai di luar sana supaya ambil perhatian ataupun ambil berat tentang isu skema ni. Mungkin nampak kelakar ataupun dipandang remeh kadang-kadang, tapi bila melibatkan keluarga kita terkena ataupun rakan-rakan kita terkena dengan jumlah yang besar wangnya, mungkin pada pandangan Cik Arisha macam mana? Nak tambah juga, betul juga, orang muda pun boleh terpengaruh scam. Sekarang pun banyak orang muda dapat message, ada job, you nak dapat quick money, boleh buat task 1, 2, 3 je boleh dapat RM100, RM500. So memang duit orang muda pun dipinjam dari keluarga, hilang pun 1,000, 100, 200 lebih lah. Banyak tu kan. So memang that awareness, you kena tahu bila it seems too good, macam cepat sangat boleh dapat duit, quick money, tak masuk akal. Tak masuk akal. Memang kita orang kena kerja untuk duit kan. Betul. Ya, tak senang dapat duit senang macam ni. Betul. Nak dapat e-Madani pun kena tunggu verification. Betul. berapa hari. Orang dah mengamuk, ada yang tak dapat reply lagi. Betul tu. So you kena check. Kalau senang sangat nak dapatkan duit, memang tak masuk akal juga. Betul. So you kena check dulu kenapa senang sangat. I kena bagi RM5, lepas tu dapat 10. Kalau bagi 10 dapat 20. Macam pelik juga. Kalau bagi informasi personal I, kenapa senang sangat I nak dapat RM100? Sisi nanti you bagi pula tak cukup, atau you hilangkan duit. Kan scammers nak dapat personal information you. Kalau dia tak dapat duit, dapat personal information. Betul. Pun Itu penting. pun Ya. Sebab dia orang boleh guna personal information ni untuk menyamar jadi you kan. So dia orang nak jual. So orang lain boleh guna informasi you. So penting kalau kita orang tahu, bila orang sudah tanya personal informasi you, stop dulu, think dulu. Kenapa dia orang nak tanya personal informasi, bank account, password semua ni, security code semua ni, macam pelik juga. So you kena check dulu. Bila you nak, mungkin terjadi victim dah kan. Betul. Diorang scare, diorang guna taktik manipulasi semua ni. Kalau tak bagi duit ni, you kena check dulu. Proofkan, call dulu, call orang lain. Check dengan keluarga ke kawan yang you tahu nombor dia orang betul ke tidak. Kan? Sebab kawan kadang-kadang mungkin pun telah di-scam. Hacker dah ada akses phone number dia orang ke apa. So mungkin dia orang tolong hantar duit. I tengah stuck kat tempat ni. I
susah sekarang. So you kena check dululah. Okay, call ni orang betul ke tak? Kan? Scammer ni pandai. Pandai ya. So you pun kena pandai juga. Kalau diorang pandai, you kena lagi pandai. Pandai betul scammer. Susah kalau diorang tahu nak manipulasikan you. Kalau informasi you kat social media kan, kita orang suka guna TikTok, buat video. So diorang tahu sikit informasi, you boleh tukar sikit. Kan? So kalau dia nak personalize dia orang punya scam, so you pun kena think twice. Bila orang call you, kenapa tiba-tiba I kena bayar saman ni ke apa. Okay, so you kena make sure anytime ada orang call you yang pelik, you tak tahu ni betul ke tak, call ke message ke email, check dulu, verify dulu, check dengan official sources, pergi website official. Google sekarang kan bagus, you can Google yang official punya website kan, so you boleh check informasi semua ni. Tapi kalau kita lihat Encik Jeffrey, kalau berdasarkan apa yang diberikan kepada rakyat sekarang, macam STR, e-tunai dan sebagainya, memerlukan maklumat kewangan juga daripada rakyat. Jadi adakah bagus kita dedahkan maklumat tu ataupun perlu didedahkan dalam apa yang mereka minta tu? Bank apa misalnya kan, pendapatan dan sebagainya. Okey, kalau setakat account bank number yang digunakan untuk menyalurkan dana, yang tu masih okey, sebab tak banyak benda boleh buat dari sana. Okey, nombor akaun tak ada. Nombor akaun itu okey. Cuma takut kadang-kadang orang mungkin masukkan dana-dana lain. Betul. Mungkin akan dibawa ke siasatan ke apa. Tapi kalau setakat untuk aplikasi untuk menebus tunai yang semua ni masih okey. Jadi kalau ada sources yang minta lebih dari yang tu, memang tak logik sudahlah. Sebab yang ni semua tie back to kita punya EPF. Dia tahu kita punya income, kita punya background. Jadi kalau go through official sources macam Touch and Go semua ni kan, dia memang takkan tanya berapa pendapatan semua ni. Sebab semua information yang government need, dia memang sudah ada satu copy. Dan saya tertarik sebenarnya baca juga satu link yang dikongsikan oleh penerbit kepada saya, iaitu mengenai charge dikenakan bagi mereka yang ingin keluarkan imadani cash out ni RM100, RM10. Maksudnya dia dapat lagi extra RM10 dikenakan charge. Dan pengguna ini adalah pengguna belia, pengguna Facebook, dan dia menggunakan Facebook itu untuk menebus imadani ini dan menjadi mangsa, dan bermakna membayar RM110 extra RM10 lagi. Itu kalau seorang, kalau beratus orang dah berapa dah ya. Itulah dia. Nampaknya memang modus seperti yang kata mereka berdua ni, modus operandi bagi scammer ni memang cukup bijak dan juga licik. Bermakna kita kena lagi bijak pada mereka. Baik, kalau kita lihat dalam sistem IT, betulkan saya kalau saya tersilap, kita ada antivirus untuk sistem kita punya gadget lah contohnya. Tapi dalam kes ini, kita nak kena pasti website ni, ada tak apps ataupun aplikasi yang kita boleh beli ataupun gunakan untuk memastikan ini website yang tidak sah? Actually PDRM pun ada semak mule. Ada. So you boleh check kalau informasi tu, nombor tu betul ke tidak, ke dah berapa kali nombor ni guna untuk scam kan. So you boleh check details ni dari PDRM punya semak mule. Selain itu, kalau you nak verify juga, banyak sekarang scammers, news artikel semua ada keluar kan. So kalau memang you nak verify pun, there's a phone, you boleh verify from PDRM semak mule. Tapi memang kadang-kadang maybe kita orang the first scammer yang nak scam kita orang kan. Tapi kalau diorang tanya, okay, you kena bayar ni, you kena bagi informasi you, so you kena check dululah. Check dulu in the sense yang pelik sangat kenapa diorang nak informasi ni kalau memang untuk verifikasi, kenapa I kena bagi informasi I kalau you call I kan. So you kena check this kind of details juga lah. PDRM semak mule very helpful. Saya nak utarakan tentang keselamatan nombor telefon kita ni, nombor handphone kita ni. Memang di Malaysia kita terikat dengan telco lah ya, masing-masing punya telco. Adakah nombor kita tu selamat ataupun mereka scammer ni tahu kita punya nombor?
Maksudnya dia dah tahu targetnya di kawasan mana, ini nombornya. Berdasarkan pengetahuan anda berdua lah. Ya, biasanya kalau hackers dekat nearby, dia tahu kita orang punya nombor. Sebab kita ada aplikasi-aplikasi seperti like macam WeChat semua tu. WeChat. Dia ada setting yang enable nearby search. Ya. Jadi kita pengguna yang biasanya kita download, lepas tu kita pakai, kita suka aplikasi tu, kita tak configure. Betul. Configure semua default, semua enable. Jadi banyak information ataupun connection dia akan actually leak out awak punya. Bukan nombor saja. Kadang mungkin lebih dari nombor. Awak punya apa yang wifi tengah tengok, apa yang semua tu, dia akan leak out. Jadi kita pengguna, kita download perisian semua dekat telefon, dekat laptop semua tu kan. Lepas kita dah try, kita suka aplikasi tu, look into config, buat setting. Kita panggil tu dalam alam cyber kita panggil tu hardening. Kita lock down apa yang tidak diperlukan, permission semua yang tidak diperlukan, kita limit kita punya exposure. Jadi hacker tak boleh senang nak dapatkan maklumat kita orang. Macam di negara kita, dari segi sistem perlindungan data ni memang dah ada aktanya. Bagaimana anda berdua melihat dari segi penguasaannya misalnya, dan juga kapasiti ataupun coverage, betapa luas kita boleh melindungi data kita ni? Memang kalau you dah bagi informasi, kenalah sebab tak cenggo kena ada nombor IC ke, all this personal information kan, memang dia kena ikut akta semua ni kan. So memang dia kena ada technological aspects dah in place. Kena encrypt ke, tak boleh HTTP yang clear text tu kan, kena secure. Dia orang kena encrypt your personal data semua macam tu. Tapi again, kadang-kadang hackers ni pandai juga. Kalau security tak dipenuhkan, kan, like hardening dia kata kena make sure checklist ni semua dah cover. Kadang-kadang informasi ni pun boleh data leak kan. Kadang-kadang kita orang dengar data semua ni ter-leak out. Hacker ni pandai, dia orang mungkin termasuk systems ni kan. So kita orang kena also tahu kalau if hackers tak ada informasi ni, kita orang kena pandai. Susah kalau kita orang nak control informasi yang kita kena guna untuk membuat like daily stuff yang kita orang kena gunakan. So if kita orang bagi informasi tu, kita kena tahu juga mungkin orang lain akan dapat informasi tu. So kita kena pandai how to control our actions kan. Kita orang tak boleh control kalau okay data leak kat sini ke apa, tapi kita orang boleh control what happens next. Jangan bagi. Tapi itulah seperti Cik Risha kata tadi, kita tahu maklumat asas macam mungkinlah bagi belia, kita tahu kalau HTTPS tu maknanya secure lah. Tapi kalau masih boleh bocor juga macam mana Encik Jeffrey? Itu dah di luar pengetahuan kami yang biasanya tak mahir IT sangat ni. Actually HTTPS tu dia cover dua barang. Yang satu, data dekat awak punya komputer pergi server, dia punya encryption. Yang tu satu. Yang dua, dia punya identity. Jadi kalau HTTPS, kalau biasa kita masuk macam Google browser yang Chrome tu, kita nampak hijau, dia means that dia verified. Means that dia memang sudah ada register punya website, boleh dipercayai. Tapi yang tu pun bukan foolproof, bukan 100% selamat. Sebab ada lagi cara macam guna less encrypt semua tu, dia masih boleh, hackers masih boleh create website yang dapat green color semua benda tu. Sama juga. Jadi kita kena bijak. Kalau katakan masuk Maybank ke masuk Hong Leong Bank, memang kena confirmkan URL tu betul. Jangan nampak green color lepas tu masuk saja. Ataupun nampak satu link klik green color, kalau orang dah memang dah plan, dia tukar satu huruf ke apa, dia guna less encrypt, lepas tu dia boleh tukarkan yang tu jadi hijau, dia boleh send ke awak klik memang nampak hijau juga. Bermakna kita kena peka betul-betul ni. Betul. Yang paling elok jangan tekan link. Kalau Jangan nak masuk, kalau katakan nak masuk CMB Click pun, pergilah type cmbclicks.com. Janganlah tekan link. Tapi ada juga pautan macam dia bagi masa berapa seconds, and then dia automatic terus. Ada juga pautan macam tu. Yang tu Tu macam semua mana?
yang tu semua boleh control dekat Takkan kita tutup terus. Yang tu biasanya dia letak masa. Okey. Dia cuma nak mainkan perasaan kita orang. Ya, kita dah jadi nervous kan. Ya, dia nak buat tak timbulkan perasaan kecemasan. Jadi kita orang panik, kita tekan. Especially kalau dia letak nombor macam tu, dia letak sesuatu dekat pangkal sana. Awak tekan, awak download certain barang, ataupun awak tekan, dia akan redirect pergi tempat lain. Dia memang nak buatkan masa tu. Jadi awak panik, awak tekan pangkal. Jadi tekan pangkal, itulah yang dia nak. Taktik manipulasi. Manipulasi betul. Baik, kalau kita imbas kembali lah topik-topik yang berkaitan dengan scammer ni ataupun mangsa-mangsa ni, memanglah kalau kita sedih nak kongsikan sebenarnya, memang kebanyakannya warga emas, pesara-pesara pencen yang baru mendapat pencen lebih kurang beratusan ribu ringgit, hanya dengan satu panggilan saja ditipu beratus ribu ringgit. Mungkin Cik Risha nak mungkinlah memberi nasihat kepada warga-warga emas di luar sana yang mungkin supaya tak mudahlah terpedaya dengan panggilan telefon oleh orang yang tak kenal ni. Jangan angkatlah nombor tak kenal ni. Scammer ni pandai. Dia orang suka guna taktik manipulasi. Kan? So bila dia nak scare you, kalau you tak buat ni memang you kena pergi penjara. Betul. Kan? Ada banyak scam call kalau LHDN. Ya kan? Banyak ni robot yang panggil, oh you ada, dia dah set dah set dah, dia dah plan dah, ada robot telefon you. Betul. Kata oh you ada berapa ringgit yang tidak dibayar, post ke ni lah tu lah. So ni taktik-taktik manipulasi scammer. Dia orang nak takutkan you, guna panik kan, buat you panik ke nak buat you sedih kan. So taktik-taktik semua ni nak manipulate you to buat action immediately. So bila you kena buat action semua ni, you pun panik. Okay, I kena bayar dulu. I tak nak pergi penjara. I tak nak ni naik lagi. Duit ni I kena bayar lagi. Mana ada duit kan? So you kena think back, step back kan. Bila you dapat, you dah rasa kenapa I rasa macam panik macam ni. So you boleh think, okay, tiba-tiba je I dapat satu panggilan, I pun dah panik dah. I rasa I kena cepat-cepat buat ni, sedih ke apa kan. Betul. Pun ada scam pun bukan guna taktik yang scaring ke semua, kena bayar saman ni ke apa. Ada juga yang hantar untuk buat you rasa sedih, derma misalnya. Derma, bagikan duit. Betul, menggunakan agama dan sebagainya kan. Ya. So semua benda ni you kena check dulu. Betul kan lah. Ni pun warga emas dulu tak sebanyak sekarang. Betul. Scam, tapi memang setiap minggu ada je laporan berita mengatakan warga emas ditipu. Kesian lah kita tengok. Baik, lepas ni kita nak tanya juga bagaimana dengan media sosial kita sekarang ni. Adakah selamat untuk kita kongsikan apa-apa? Kita semua sibuk nak buat video di TikTok dan sebagainya. Harus kita ingat perkongsian maklumat seumpama video juga mungkin agak berbahaya kepada hacker ini untuk kita atasi selepas ini. Baik, kita akan kembali selepas ini untuk rehat kedua. Teruskan bersama kami di bertemu kembali bersama saya Imran Jamil dalam Ruang Bicara. Topik yang cukup hangat diperkatakan malam ini, scammer kredit e-tunai, bersama saya dua tetamu jemputan yang cukup arif dalam bidang masing-masing, iaitu pakar keselamatan cyber LJMS Berhad, kedua-duanya iaitu Cik Risha Ismail dan juga Cik Jeffrey Loh. Baik, berbaki 10 minit saja lagi, Cik Risha dan Cik Jeffrey, mungkinlah kita nak rungkaikan sedikitlah media sosial kita ni. Sekarang ni kita ada TikTok, kita ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Pelbagai maklumat-maklumat kita kongsi, bukan sekadar video saja. Kadang kita punya video percakapan kita juga, tanpa kita terlepas pandang, kita tercakap benda yang tak sepatutnya. Misalnya nombor akaun, kita nak suruh orang beli misalnya nombor akaun dan sebagainya. Dan pelbagai lah maklumat peribadi mungkin didedahkan. Apa nasihat Cik Risha? So kadang-kadang orang nak tengok, nak tunjukkan, oh I beli purse baru, wallet baru, hebat. tapi dah letak kad kat dalam. Lepas tu terdedahkan credit card nombor ke, debit card nombor, IC nombor jelas kan. Ni, jelas. Sekarang handphone kan, betul, kamera tu bagus juga kan. So memang bila you sebelum post, bukan kata tak boleh post tengok kan, dulu, tengok dulu, review dulu. Jangan simply letak okay post terus. Nanti tengok, oh dah 100,000 views,
Lepas tu, Sayang lah. sayang credit card semua dah keluar. Lepas tu kena tukar balik dengan bank. Kena call balik, I kena cancel credit card I. So check dulu, review dulu. Kan? Everything you buat, review dulu. Takkan I terbagi, I sekarang I dah dapat credit card baru, MU ke apa ni kan, card design baru. So check dulu, review dulu sebelum post. Okay, similar dengan kalau video kan biasa kita orang nak record semua benda. I pergi restoran dengan kawan, I nak dia nak bayar bil, terdedah pula credit card orang lain, kad orang lain. So review dulu sebelum post. Kalau you dah type teks ke apa, Twitter kan, kita orang semua suka tweet ke apa, check dulu, jangan simply I dapat ni, I dapat tu. Sebab kadang-kadang sekarang pun ada kes orang nak stalk ke apa. Betul. Kalau letak lokasi kan macam ni kan. So check dulu apa you nak actually dedahkan kat dunia sosial. Betul. Mungkin macam pembelian dalam talian, Cik Jeffrey, adakah selamat juga pembelian dalam talian ni, buying online ni? Okay, pendedahan pertama, social engineering, balik scammer juga. Betul. Sebab kita tak tahu yang sebelah sana orang tu boleh percaya ke tak. Kalau macam biasa, kalau masuk e-commerce website macam Shopee, Lazada, okay, kita nampak ada approved punya ataupun more, kita boleh beli. Jadi yang tu biasa sebab yang channel-channel tu sudah filter kan. Tapi kalau awak beli dekat yang bukan channel macam ni, pertama, scammer. Awak beli barang, dia hantar barang lain. Betul. Yang kedua, website tu yang ada problem juga. Jadi kalau kita nak beli, memang boleh. Cuma make sure kita pergi source yang boleh dipercayai, kita beli dekat sana. Ada apa-apa, kalau dia punya seller ada problem, you pun boleh complain melalui dia punya platform. Betul. Tapi kalau masuk source yang lain, mungkin murah sikit, free shipping. Bukan murah sikit, kadang murah banyak. Especially kalau tengok kadang ada advertisement pop up kan, tiba-tiba 90% discount, 50% discount, menarik. Kita masuk website lain macam juga, dan kita beli, kena scam satu barang. Kalau masukkan credit card information, semua flow pergi hackers punya website. Yang tu kerugian lagi besar. Jadi kalau pakai untuk e-commerce semua memang okay. Just that awak kena bezakan yang mana boleh dipercayai, yang mana tak boleh. Balik unsur scammer tu. Betul. Murah sangat, senang sangat. Yang benda yang kita nak tapi sangat murah, kena berhati. Sebenarnya semuanya berbalik kepada kita. Kita yang mengawal. Maksudnya segala emosi, mungkin kita punya kepintaran nak menilai ini adalah betul atau tidak. Kita juga akhirnya. Dan untuk itu juga Cik Arisha juga Cik Jeffrey, adakah kita ni terlindung? Maksudnya rakyat ni, orang ramai ni terlindung daripada undang-undang apabila ditipu oleh scammer ni? Apa yang mereka boleh dapat? Maksudnya adakah duit tu boleh dapat balik atau bagaimana? Sekarang kerajaan pun tengah evaluate undang-undang untuk tolong victim scammer semua ni, tapi tidak dijaminkan untuk mendapatkan duit sebab susah juga. Kadang-kadang dalam mata bank ke apa, you buat transaksi yang sah. Kalau you kena transfer duit kan kepada orang lain, itu transaksi yang sah, you yang approve kan. So susah nak dapat balik. You boleh buat report tapi tak dijaminkan. Tak dijanjikan yang boleh dapatkan duit. Susah juga. Banyak orang I pun tahu yang muda lagi pun dijadi victim scammer semua ni. Susah nak dapatkan duit balik. So memang kena pandai. Sebab scammer ni semua ni pandai. Ya, memang kita orang tak boleh control apa yang berlaku kat luar, tapi emosi kita orang, awareness kita orang semua boleh check balik. Semua ni memang betul. Kita orang kena jaga diri sendiri. Kita kena jaga diri sendiri sebenarnya. Ya. Pokok pangkalnya lah diri kita sendiri sebenarnya. Perlu kawal segala maklumat semua ni. Baik, mungkinlah dari segi anda berdua adalah pakar keselamatan cyber. Mungkin ada tak teknologi yang boleh kita kesan di mana mereka ni, hacker-hacker ni tertangkap? Memang tak ada. Memang susah sebab IP address ke tak boleh? Sebab kita ada benda panggil VPN. VPN ya.
Jadi kalau hacker masuk, dia lompat satu VPN bagi satu VPN. Yang saya faham VPN tu kalau nak pergi overseas internet kena pakai VPN betul. So hacker boleh guna tu. Jadi dia lompat berapa VPN. Okey. Yang pertama sekali nak trace pun bukan senang. Yang kedua, different country dia ada dia punya law sendiri. Kalau awak trace sampai sana, awak nak maklumat, dia tak semestinya boleh bagi. Sebab dia pun ada dia punya undang-undang sendiri. Dia punya privacy semua dia ada dekat sana. Jadi memang kalau nak trace IP address, mungkin kalau hacker tu tak bijak sangat, dia guna IP rumah dia buat hacking, boleh lah. Dah dapat tahu. Kalau tak memang Tapi susah. mustahil lah mustahil. Itulah kita harapkan dengan perkembangan teknologi ni memudahkan masyarakat, tapi sebaliknya juga ada juga pihak yang mengambil kesempatan untuk di atas kemudahan ataupun kecanggihan teknologi ini. Mungkinlah berbaki kurang, saya kira diam tak diam dah nak hampir sejam sebenarnya, berbaki 5 minit saja lagi mungkin. Dalam tempoh e-tunai ni, e-madani ni, Cik Arisha, Cik Jeffrey, masanya agak lamanya sebenarnya daripada 2 hari lepas sehingga dah ke bulan Februari tahun depan untuk rakyat boleh tuntut e-dompet ini. Mungkin nasihatlah Cik Jeffrey dan juga Cik Arisha, bagaimana selepas ini yang mereka yang masih lagi apa orang kata pun nak percayai lah benda-benda ni, website-website yang mungkin tak sahih dari segi nak tuntut e-tunai ni. So kerajaan dah keluarkan mana you boleh tuntutkan duit ni, kan? Jangan excited sangat. Betul, excited tu lebih tu. Jangan excited sangat. Memang you boleh dapat. Kena tunggu. All good things must wait, kan? So you kena tunggu kejap, kena verification few days tu. Tak payahlah excited sangat, memang akan dapat. Kalau verified, okay, you akan dapat duit tu. Check dulu, jangan okay, I tengok a link, I nak dapat duit esok juga, kan? Faham? Okay, duit tu nak, tapi duit pun tak senang nak dapat. Betul, kan? Duit tidak datang bergolek. Ya. Memang ada usaha untuk kita isi sebagainya. Mungkin Jeffrey ada pesanan kepada mereka yang tak sabar-sabar. Yang sekarang kita lihat dekat peringkat nak menembus. Okey, lepas ni kita mungkin lihat dekat peringkat nak penggunaan. Jadi kadang orang bukan nak guna duit tu, dia nak cash out ke apa. Betul. Jadi kena fikir, baca tema syarat betul-betul, yang mana boleh guna, kalau yang tu boleh keluarkan as cash, kena baca betul-betul. Sebab kadang hackers dia orang pandai, dia tukar dia punya teknik. Dia tak boleh scam awak dekat peringkat awal. Dia datang dekat peringkat tengah dia pula cakap, dia mungkin boleh keluarkan sedikit barang macam I boleh tolong you keluarkan cash, tapi akan charge RM10. You isi you punya username, password, OTP, kita boleh tolong keluarkan. Hackers dia tukar. Jadi kita kena fasih dengan tema dengan syarat semua. Apa yang diaturkan kita ikut je. Jangan pergi cuba yang lain-lain. Jangan pandai-pandai lah. Jeffrey, maksudnya. Baik, nampaknya kita sebenarnya berbaki seminit lah mungkin. Berdasarkan situasi semasa negara kita lihat kecanggihan sistem e-tunai, pembayaran secara elektronik dan sebagainya, how safe our country, Cik Arisha, in terms of payment transaction dari segi tanpa physical cash Physical cash, e-wallet semua sekarang okay. Sebab memang ada undang-undang, ada regulasi, ada standard yang e-wallet semua ni kena ikut. Diorang pun kena ikut, kena respon balik tu bank ke. Betul. Sebab dia guna informasi ni, kena ikut link to card semua ni, kan. So memang ada regulasi kat sini, sudah standard yang ada. Kalau bukan kat Malaysia, international pun ada yang diorang kena ikut, kan. So not bad, boleh jalan, tak apa. Boleh memang tak perlu risau, tapi peka sajalah. Kena peka kepada apa keadaan yang berlaku di sekeliling kita apabila melibatkan pembelian ataupun urus niaga transaksi tanpa tunai secara fizikal ini. Baik, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung siaran, topik yang cukup bermanfaat untuk saya kongsikan kepada anda semua di Bernama TV, iaitu scammer kredit e-tunai. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Arisha Ismail dan juga Cik Jeffrey Loh atas perkongsian maklumat. Mungkin tak selalu kita tahu tentang apa itu keselamatan cyber, khususnya dalam melibatkan duit kita ni, kredit e-tunai. Baik, mungkin kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang dengan topik-topik yang berlainan. Saya Hilman Jamil mengundur diri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.